Ini bab 2 rakaat sunat maghrib, yang ini selepas maghrib. Di manakah dikerjakan yang ini kedua-dua rakaat itu? Imam Abu Dawud dengan isnadnya meriwayatkan daripada Ishaq, daripada Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa sesungguhnya Nabi SAW pergi ke Masjid Bani Abdul Ashhal, lalu baginda bersembahyang di situ maghrib. Setelah mereka selesai bersembahyang, Nabi SAW nampak mereka yusabbihun, bersembahyang sunat selepasnya. Faqala, terus Nabi SAW bersabda, hadhihi salatul buyut, ini adalah sembahyang rumah. Yang ini sembahyang rumah, sembahyang di rumah. Dengan isnadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW memanjangkan bacaan di dalam 2 rakaat selepas maghrib, hatta yatafarraqa ahlul masjid, sehingga orang-orang yang pergi bersembahyang di masjid itu berselerak ataupun balik. Qala Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Nasr al-Mujaddar daripada Ya'qub al-Qummi, dan dengan isnadnya dia mengemukakan hadis ini sama seperti hadis tadi. Qala Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa bin At-Tabba' kepada kami. Nasr bin al-Mujaddar meriwayatkan kepadanya daripada Ya'qub, sama seperti hadis yang tersebut tadi. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Nabi SAW, sama dengan makna hadis yang tersebut tadi. Lafaznya tidak sama, yakni mursal. Dalam setengah nuskhahnya disebut mursalan, yakni sebagai riwayat yang mursal. Kalau mursalun, maknanya ia adalah riwayat yang mursal. Qala Abu Dawud berkata, saya telah mendengar Muhammad bin Humaid berkata, saya telah mendengar Ya'qub berkata, setiap hadis yang saya riwayatkan kepada kamu daripada Ja'far, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Nabi SAW, maka ia adalah musnad, yakni hadis yang sanadnya bersambung daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW. Ini bab sembahyang sunat selepas Isya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Shuraih bin Hani daripada Aisyah. Kata Shuraih, saya pernah bertanya Aisyah tentang sembahyang Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan, tidak pernah Rasulullah SAW sama sekali selepas bersembahyang Isya dia masuk ke rumah saya, melainkan dia bersembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat. Pernah kami kehujanan, pernah hujanlah, berlaku hujan pada suatu malam, kami pun menghamparkan untuk Nabi SAW nita'an, yakni hamparan hamparan daripada kulit, faka'anni anzuru ila thuqbin fihi, semacam aku nampak lagi, aku duduk nampak lagi lubang yang ada pada hamparan itu, di mana air keluar daripada lubang itu. Wa ma ra'aitu, dan aku tidak melihat, tidak nampak Nabi SAW muttaqiyan al-ardha bi syai'in, memelihara dirinya daripada terkena tanah dengan apa-apa pakaiannya sama sekali. Bab naskhi qiyamil lail, ini bab mansukhnya qiyamil lail. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya tentang ayat di dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu, bangunlah untuk bersembahyang pada waktu malam kecuali sedikit dari waktu malam itu, separuh daripadanya, dan seterusnya.
Ayat ini dimansuhkan oleh ayat yang tersebut di dalamnya, alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini itu yang memansuhkannya. Tuhan tahu bahawa kamu tidak akan berkemampuan untuk melakukannya, kerana itu dia meringankan kepada kamu. Maka kamu bacalah, yakni bersembahyanglah mana yang termudah kepada kamu. Wa nasyi'atal lail ialah awal malam. Sembahyang mereka di awal malam. Wa kanat salatuhum li awwalil lail. Sembahyang mereka itu berlaku di awal malam. Yaqul, dia kata huwa ajdaru, yakni Ibnu Abbas mentafsirkan, huwa ajdaru an tuhsu ma faradallahu alaikum min qiyamil lail. Lebih patut, lebih mudah untuk kamu lakukan qiyamul lail yang Allah fardukan ke atas kamu. Wa dzalika annal insan, ini kerana seseorang itu apabila dia sudah tidur, dia tidak sedar, dia tidak tahu bilakah dia akan jaga. Dan firman Allah, wa aqwamu qila, mana ajdaru an yafqah, mana lebih munasabah, lebih mudah untuk dia faham Al-Quran itu, yakni kalau sembahyang itu dikerjakan di awal malam ketika dia tak mengantuk lagi. Dan firman Allah, innalaka fin nahari sabhan tawila, yakni engkau mempunyai masa luang yang panjang. Sabhan tawila maksudnya faraghan tawila, masa luang yang panjang pada waktu siang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya bila turun ayat permulaan surah Al-Muzammil, mereka berdiri mengerjakannya lebih kurang sama lama dengan berdiri mereka mengerjakan sembahyang pada bulan Ramadan, sehinggalah turun akhir ayatnya. Jarak antara turun ayat yang pertama dalam surah Al-Muzammil itu dengan yang akhirnya ialah setahun. Bab qiyamil lail. Ini bab qiyamil lail, sembahyang malam. Dengan isnadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan menyimpul di belakang kepala, di bahagian belakang kepala seseorang dari kamu apabila dia tidur sebanyak 3 simpulan. Dia memukul di tempat setiap simpulan itu sambil dia berkata, alaika lailun tawilun farqud, teruslah tidur, malam masih panjang, tidurlah. Jika seseorang itu sedar, dia menyebutkan nama Allah, maka terbukalah, dan dia menyebut nama Allah, terbukalah satu simpulan. Apabila dia berwudu, terbukalah simpulan yang kedua. Dan apabila dia sembahyang, terbukalah simpulan yang ketiga. Maka berpagilah dia dalam keadaan cergas dan senang hati. Kalau tidak, dia akan berpagi dalam keadaan khabithan nafs, dalam keadaan tidak tenang, kaslanan dan malas. Riwayat daripada Abdullah bin Abi Qais, dia berkata, Aisyah pernah berkata, la tada' qiyamal lail, jangan engkau tinggalkan sembahyang malam. Fa inna Rasulullah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia sakit ataupun dia penat, dia akan bersembahyang sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang bangun untuk bersembahyang pada waktu malam, lalu dia bersembahyang dengan menyedarkan, menggerak isteri dia. Kalau dia tak mahu, direnjiskan air di mukanya. Allah merahmati perempuan yang bangun pada sebahagian waktu malam,
dia bersembahyang dengan menyedarkan, membangunkan suaminya. Jika suaminya itu enggan, dia merenjiskan air di mukanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang menyedarkan ataupun membangunkan istrinya pada sebahagian dari waktu malam, maka ataupun lalu kedua-duanya bersembahyang, ataupun dia bersembahyang 2 rakaat kedua-duanya sekali, kutiba fil dzakirin wal dzakirat, ditulis namanya itu dalam senarai orang-orang yang ingat kepada Allah, lelaki yang ingat kepada Allah dan perempuan-perempuan yang ingat kepada Allah. Ibnu Katsir tidak memarfu'kannya. Tidak juga dia menyebutkan Abu Hurairah, yakni dalam isnadnya. Selain itu dia ja'alahu kalam, dia menjadikan apa yang tersebut tadi sebagai ucapan Abu Sa'id, yakni bukan sebagai kata-kata Rasulullah. Yakni dia mauqufkan pada Abu Sa'id, bukan memarfu'kannya. Abu Dawud berkata, Ibnu Mahdi meriwayatkannya daripada Sufyan. Qala, Sufyan berkata, wa urahu, saya fikir dia menyebutkan Abu Hurairah. Saya fikir dia menyebutkan Abu Hurairah. Nah, Abu Dawud berkata hadis Sufyan adalah mauquf. Babun nu'as fi shalah, ini bab mengantuk dalam sembahyang. Dengan isnadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila mengantuk seseorang daripada kamu dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia tidur sehingga hilang rasa mengantuk. Kerana seseorang daripada kamu, kalau dia bersembahyang juga dalam keadaan dia mengantuk begitu, la'allahu yadhhabu yastaghfiru, boleh jadi dia hendak beristighfar, tetapi sebaliknya dia menyumpah ataupun memaki dirinya sendiri. Tetapi yang berlaku sebaliknya, iaitu dia menyumpah ataupun memaki dirinya sendiri. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang daripada kamu bangun pada sebahagian waktu dari waktu malam, pada ketika itu Al-Quran terasa sukar kepada lidahnya, sukar disebut oleh lidahnya, dia tidak mengetahui lagi apa yang diucapkannya. Pada ketika itu hendaklah dia berbaring, yakni tidurlah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdul Aziz daripada Anas, katanya pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, didapatinya seutas tali mamdud baina sariyatain, terikat di antara dua tiang masjid. Faqala, Nabi SAW pun tanya, tali apa ini? Orang menceritakan, wahai Rasulullah, ini Hamnah binti Jahsh, dia bersembahyang, bila dia penat dia akan bergantung di tali itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, hendaklah dia bersembahyang sejauh yang mampulah, sekadar yang mampu dilakukannya. Apabila sudah penat, duduklah. Ziyad berkata, faqala, maka Nabi SAW bertanyalah, apa ni? Mereka menjawab, ini hak Zainab pula, yakni tali kepunyaan Zainab. Dia bersembahyang, bila dia letih, bila dia penat ataupun letih, dia akan berpegang, dia akan pegang tali itu. Faqala, maka Nabi SAW menyuruh, bersabda, hulluhu, buka tali.
Faqala, dan baginda bersabda lagi, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang daripada kamu ni bersembahyang pada waktu dia cergas, pada waktu dia segar. Bila dia sudah penat ataupun letih, hendaklah dia duduk. Gitulah. Bab hak mula-mula malam ni iaitu berkenaan dengan 2 rakaat maghrib, yang ini selepas maghrib. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib itu sudah kita jumpa dah sebelum pada ni. Ni 2 rakaat selepas maghrib pula. Di manakah dikerjakan 2 rakaat ni? Nak buat mana? Inilah hadisnya. Pernah Nabi SAW pergi ke masjid Bani Abdul Ashhal. Nabi SAW pun sembahyang maghrib. Bila selesai tu, orang lain pun selesai lah sekali dengan dia. Mereka falamma qadaw, bila mereka qada tu bukan makna qada sembahyang dah. Selesai. Maknanya selesai. Qada ni dalam istilah hadis ni, dia boleh jadi dengan makna qada sembahyang itulah, di luar waktu. Boleh jadi juga dengan makna menyempurnakan, menunai, dengan makna ada, menunaikan sembahyang tu dalam waktu lah. Ni sembahyang sekali dengan dia lah. Bila selepas sembahyang maghrib sekali dengan dia tu, Nabi SAW tengok makmum sana dia duduk sembahyang, yusabbihun, bukan makna bertasbih selepasnya. Yusabbihun tu makna bersembahyang sunat. Subhah ataupun sabbaha yusabbihu maknanya bersembahyang sunat. Ini orang panggil min bab itlaqil juz wa iradatil kull, majaz mursal. Min bab itlaqil juz wa iradatil kull. Biasalah dalam bahasa Arab dia guna lagu tu. Dia sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Dia sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Iaitu sebut tasbih. Sebab tasbih itu salah satu juzuk daripada sembahyang. Tapi maksud dia sembahyang. Begitu biasalah. Faqala, Nabi SAW pun kata, ni sembahyang rumah ni. Mana apa yang buat dalam masjid ni? Apa yang buat dalam masjid ni? Sepatutnya sembahyang ni sembahyang rumah. Gitu. Atas dasar ni lah mana setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh sembahyang di masjid. Ni kita tengok dalam kitab kita ni. Dia sebut pada muka surat 54 Badlul Majhud. Dalam riwayat Bukhari disebutkan cerita Nabi SAW lepas maghrib dia sembahyang 2 rakaat di rumahnya, fi baiti. Dalam satu lafaz yang lain riwayat Bukhari juga, dia kata adapun maghrib dan isyak dia sembahyang di rumahnya. Yang ni sunat dia tu. Sunat maghrib dan isyak ni Nabi SAW sembahyang di rumah dia. Daripada sinilah mana boleh dikatakan ramailah ulama, hak jumhur ulama, dia buat dalil bahawa sembahyang sunat ni terutamanya hak malam di rumah lebih afdal lagi daripada di masjid, berbanding dengan sembahyang sunat hak waktu siang. Kalau hak malam ni sebab ada dalil hak khusus begini. Ini pendapat Malik dan Ats-Tsauri. Tetapi Hafiz Ibn Hajar dia kata dia tak puas hatilah dengan dalil macam ni, cara berdalil saat ni tu. Pada tengah hari kira-kira Nabi sembahyang di di masjid, di tengah malam Nabi sembahyang di rumah. Maknanya lebih afdal sembahyang di rumah ni hak malam. Hak tengah hari tu tidaklah sampai pagi tu mah. Kalau lebih di rumah juga pun tidaklah selebih malam ni. Dia kata tak kena tu buat dalil lagu tu. Sebab apa hak berlaku Nabi SAW tidak sembahyang di rumah tengah hari tu, muka dia pergi rata
takkan lagi rata jauh tu nak kelik sembahyang di rumah. Ada pun kalau maghrib ni biasanya dia berada di rumah. Bila berada di rumah senanglah dia nak sembahyang di rumah. Sebab rumah dia tu dekat di sebelah dekat masjid tu je. Bahkan bersambung dengan masjid tu. Begitu. Ada riwayat daripada Ibnu Abi Layla. Dia kata, ni pendapat dia, pelik sikit. Dia kata sembahyang sunat maghrib ni tak sah, tak jadi masjid. Kalau masjid sia-sia. Dia pegang dengan hak ni lah. Antaranya dalil dia hak ni lah. Dan dia berdalil dengan hadis Mahmud bin Labid. Hadis marfu' iaitu ar-rak'atain ba'da al-maghrib min salatil buyut. Min salatil buyut. Dia pegang dengan hak itulah. Yang ni selain daripada hadis ni, hadis-hadis yang seumpama inilah. Dan orang ada sebut kepada Imam Ahmad tentang Ibnu Abi Layla ni, dia faham lagu tu. Dan dia pegang dengan hadis ni. Fastahsanahu. Imam Ahmad kata molek tu. Molek dia kata. Itu yang disebutkan dalam kitab ni. Sebenarnya memanglah lebih sembahyang sunat ni, rawatib ni di rumah, tak kira hak malam ataupun siang serupa je. Sebab berdasarkan hadis, banyaklah hadis-hadis yang lebih kurang begini bunyi dia, ada beza lafaz-lafaz dia tu, iaitu salatul rajul ataupun salatul mar'i fi baitihi afdal illa al-maktubah. Sembahyang seseorang itu di rumah dia, sembahyang sunat, lebih afdal kecuali sembahyang fardu. Kecuali sembahyang fardu. Jadi berdasarkan hadis ni, hak ni lebih kuat lagi daripada hak ni. Yang ni sembahyang sunat semua sekali lah, tak kira siang ke malam ke, serupa je. Tidak kata hak malam ni lebih kuat, lebih afdal daripada hak tengah hari. Hak tengah hari pun afdal juga daripada sembahyang di masjid tu, tapi mana lebih dengan hak malam, lebih hak malam lagi. Itu berdasarkan hadis hak tadilah hak kita baca ni. Tapi hadis yang lebih kuat lagi menyatakan bahawa tidak ada beza. Masalah sembahyang sunat ni selain daripada hak fardu juga lebih afdal di rumah lah, tak kira tengah hari ke malam ke, tak kira. Tu hak lebih afdal. Nabi SAW sebut gini, dia nak ayat hak afdal, bukan nak ayat tak sah. Bukan nak ayat tak sah. Kalau dia tak sah, dia kata lebih berat lagi. Dia hanya kata ini sembahyang di rumah ni, mana hak lebih molek. Dan berdasarkan hadis yang kita baca tadi, salatul rajul fi baitihi afdal. Afdal, bila kata afdal, lebih molek saja. Kalau buat di masjid pun boleh juga, cuma tidak afdal. Bila dia kata afdal tu lebih, hak masjid tu pun jadi juga, sah juga. Cumanya tidak afdal. Mana afdal ni afdal ni di masjid-masjid lain kau, terkecuali masjid Nabi dak. Masjid Nabi pun, masjid Mekah sekalipun, kecuali hak sembahyang berkait dengan masjid itulah. Sembahyang sunat tawaf kalau misalnya kita tu lain lah. Kalau tidak, lebih afdal di rumah. Padahal sembahyang di masjid Nabi, sembahyang di masjid Mekah, di Masjidil Haram tu banyak kelebihannya nak banding dengan masjid-masjid lain ni. Beribu kali ganda dah. Tetapi kalau sunat dah, serupa. Ini dari segi hukumnya. Tetapi sebab tu kita kena ambil hak lega sikit, ambil pendapat, bukan pendapat banyak. Ini kepada orang yang mudah nak kelik. Macam Nabi SAW, dia sembahyang di rumah dia. Memang rumah dia tepi masjid tu, bersambung dengan masjid. Yalah. Tapi kebayangkan, kalau seorang tu rumah dia jauh, apakah nak kelik di rumah? Apa kalau dia kelik di rumah, boleh jadi dia akan ketinggalan banyak perkara pula. Misalnya kita kata di masjid, di masjid, ni masjid kita ni, masjid kita ni. Baik, orang mengajar lepas maghrib, kalau dia balik jauh, kalau jalan kaki pun jauh. Zaman Nabi dulu pun jalan kaki lah. Kalau kita nak balik jalan kaki, bukan semuanya rumah dekat, naik kereta pergi. Lepas hari tu tak ada lah orang mengajar apa. Lagu mana?
Kalau kita ambil pendapat Ibnu Abi Layla ni, hok ketat sangat, sudah. Tak ada ruang lah. Jadi tak sembahyang lah, pakai tak sembahyang. Tak ada lah sunat tu. Jadi berdasarkan hadis ni dan hadis-hadis seumpama ni, pakai tak sembahyang tu. Padahal lebih baik ke mana-mana, cuma kurang lah, tidak afdal. Bukan makna tak sah, bukan makna tak ada kelebihan, ada kelebihan juga. Dalam keadaan itu serupa dengan Nabi SAW. Disebutkan, iaitu kalau tengah hari dia tidak sembahyang di rumah, nak sembahyang di rumah, mana dia pergi jauh. Begitulah juga kalau jauh. Hak ni bagi orang yang dekat, hak boleh pergi, dan dalam keadaan tidak terlepas sesuatu yang perlu kepada dia. Kalau Nabi SAW nak berucap, dia nak balik ke rumah dulu, mestilah susah. Nak mari pula tu sejauh mana pula, makan masa tu. Jadi hak ni kepada orang yang duduk dekat dengan masjid, bukan umum. Kalau dia umum, misalnya kalau dia sembahyang maghrib, dia pun balik sembahyang sunat maghrib di rumah dia, boleh jadi letih malah pula nak mari isyak. Lepas ke isyak tak mari, mana baik dia tunggu boleh sembahyang isyak sekali jemaah. Kerana nak balik sembahyang sunat maghrib tadi, lepas tu pakai tak mari tu. Dalam keadaan itu bukan kita nak kata lebih, tak boleh kata lebih. Namun kan Nabi kata sembahyang di rumah tu lebih, sembahyang di rumah lebih lah, tapi boleh. Kelebihan sembahyang sunat tu dia dapat juga, cuma tidak selebih kalau sembahyang di rumah. Mana secara tidak langsung hadis ini nak royak kelebihan orang duduk dekat masjid lah. Sebab kalau dia duduk dekat masjid, dia boleh balik metah, balik pasti bagi pula, tidak jadi mengganggu, tidak jadi keberatan kepada dia. Secara tidak langsung. Itu dia. Ini bukan berdasarkan ibaratun nas orang panggil, tapi berdasarkan dalalatun nas. Berdasarkan dalalatun nas, mafhum dia hak di sebalik. Maknanya kalau orang tu jadi payah, tak boleh nak balik, dan dia mari tu terlepas isyak dah pula. Kalau mari jalan kaki pula, maka ini menunjukkan ada kelebihan orang duduk dekat masjid. Gitu kesimpulan yang kita dapat buat. Sebab apa? Kalau orang jauh daripada masjid, lagu tadi, kalau dia balik nak sembahyang sunat di rumah dia, ada kalau sembahyang sunat lain tak jadi di rumah dia, apa bayangkan kalau daripada Kubah Khiyah ni mari, nak mari pula tu sembahyang isyak tu cakap pula nak mari pula, penat benar lah. Dengan sebab itu kita kata tetap boleh sembahyang tu, cuma tidak afdal. Jadi nak suruh dapat orang afdal juga tu, duduk dekat masjid. Dengan sebab itulah orang hak moleknya orang di sekitar masjid, dekat-dekat masjid ni orang Islam, barulah ada faedah. Kata ada kereta main dengan jauh ni, susah juga. Hak semoleknya mana orang Islam, barulah ada makna tu. Itu dia. Selain daripada tu, hadis ni kita nak pegang kemah sangat pun tak sedap juga. Bukannya kuat mana hadis ni. Saat ni kita duduk bahas, ada orang pegang dengan hak ni. Kelebihan sembahyang di rumah tu tetap ada, makna dia ni betul, hadis ni betul, tapi dari segi sanad dia tu tidak kuat. Dari segi makna dia tu betul, ada dalam hadis-hadis yang sahih yang lain, betul makna dia. Ini menunjukkan kadang-kadang sesuatu hadis itu sanad dia dhaif, tapi isi dia tu betul, sahih. Ni macam ni, isi dia tu sahih. Hak tadi lah kita baca, salatul mar'i ataupun salatul rajul fi baitihi ataupun fil bait afdal illa al-maktubah, misalnya hak tadi. Tu sahih. Yang jadi tidak sahih yang mana? Iaitu perawi dia, iaitu Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah, daripada ayahnya. Sa'ad ambil daripada ayah dia. Ayah dia hak nama Ishaq tu lah. Ishaq tu ambil daripada datuk dia. Datuk dia tu Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu Ka'ab ni, Ishaq tu, apa ni, anak dia tu, bukan Sa'ad tu cucu, anak Ka'ab ni. Ini majhul, perawi yang majhul, tidak diketahui hal dia. Lepas pada tu Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal, dia kata dia seorang je buat mari ni hadis ni. Hadis ni hadis hak sembahyang sunat maghrib. Hak ni lah. Imam Zahabi kata hak ni dia seorang, tafarrud dia ni. Dia seorang je meriwayatkan hak ni. Orang lain tak ada riwayat.
Dan ini termasuk dalam gharib jiddan. Gharib jiddan. Dan gharib di sini dengan makna dhaif, dhaif. Tetapi dhaif setara ni boleh lagi. Pasal apa dia boleh ada sokongan hak lain. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak benar baca dalam 2 rakaat selepas maghrib yang disembahyang sunat. Siapa orang berselera ahli masjid tu. Siapa orang berselera ataupun keliklah. Ya tafarraqa tu ahli masjid. Qala Abu Dawud. Dia kita kena beringat semua lah. Hak Abu Dawud tak kata apa, dia tak komen tadi kan? Hak tadi dia tak komen. Ada lagi masalah. Hak ni kalau dia kata rawahu Nasr al-Mujaddar. Dia kata kalau ada qala Abu Dawud tu kena beringat. Dia ayat sanad dia. Nasr al-Mujaddar meriwayatkan hadis daripada Yaqub al-Qummi, dan dia mengemukakan sanadnya serupa tadilah juga hadisnya. Abu Dawud berkata, hak mana? Hak dia kata Yaqub al-Qummi mengisnadkannya, menyebutkannya, yaitu haddatsana Muhammad bin Isa bin At-Tabba' qala haddatsana Nasr al-Mujaddar an Yaqub mithlahu. Itulah sanad dia. Lepas tu dia mari lagi. Hak ni hak mursal pula, Sa'id bin Jubair. Dia nak cerita tentang siapa dia ni? Tentang Yaqub al-Qummi. Abu Daud kata saya dengar Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia kata saya dengar Yaqub. Yaqub kata semua hak saya riwayatkan kepada kamu daripada Ja'far, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah musnad daripada Ibnu Abbas. Kalau tak ada sebut Ibnu Abbas pun pada hakikatnya adalah Ibnu Abbas itu, kata dia. Itu dia. Kata Muhammad bin Humaid. Dia ambil daripada Yaqub ni. Ni kata-kata Yaqub lah. Yaqub kata mestilah kalau saya tak sebut tu daripada Sa'id bin Jubair, lepas pada tu atas pada tu ada Ibnu Abbas, walaupun tak sebut. Hakikatnya ambil daripada Ibnu Abbas lah. Sa'id bin Jubair ambil daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Dia hadis ini pun ada masalah juga. Ni qala Abu Daud. Ada qala Abu Daud. Abu Daud kata Nasr al-Mujaddar meriwayatkan daripada Yaqub al-Qummi. Hak tadi, hak dia mari hadis tu ada matan hadis tu. Itu riwayat Talq bin Ghannam daripada Yaqub bin Abdullah. Hak ni dia nak ayatnya ada orang lain selain daripada Talq bin Ghannam yang meriwayatkan daripada Yaqub itu. Siapa dia? Iaitu Nasr al-Mujaddar. Nasr yang ada paruk cacar di muka dia. Al-Mujaddar tu maknanya orang yang kena cacar, lepas tu ada lekat paruk di muka dia. Itu orang panggil Al-Mujaddar. Nasr ini dia pernah kena penyakit cacar, lepas tu ada bekas di muka dia. Nasr al-Mujaddar meriwayatkan daripada Yaqub. Lepas tu dia mari sanad dia. Sanad dia nya sebuah Abu Daud mari bawah. Supaya tadi juga ada dia. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca panjang dalam 2 rakaat selepas maghrib. Dia ada ni itulah. Kalau dah dhaif, apa dhaif dulu nak ayat. Ni kata Yaqub tu lah. Yaqub. Dia kata Yaqub bin Abdullah bin Sa'ad bin Malik al-Ash'ari Abul Hasan al-Qummi. Nasa'i kata laisa bihi ba's. Tak apa, boleh lah. Boleh boleh. Yang ni kalau laisa bihi ba's ni tidaklah mana kebah benar. Abul Qasim At-Tabarani kata thiqah. Dia kena ingat dalam istilah ilmu rijal hadis ni, kalau kata thiqah tu tidak semesti boleh buat hujah. Bukan mengikut bahasa, maknanya orang yang boleh dipercayai. Maka boleh pakai lah, tak boleh. Daraqutni kata laisa bil qawi, tak kuat. Tak kuat tu mana dhaif lah. Imam Bukhari ada sebut dalam sahih dia. Ada sebut, ambil daripada dia sebagai istishhad sahaja, bukan dalam usul dia, sebagai syahid dia. Dalam kitab sahih dia fi kitab at-tib. Bukan Imam Bukhari ambil dalam usul dia tu mana haddatsana tu, bukan situ.
Dia sebutlah, adalah sebut nama dia ni. Dalam kitab Tib dia kata warawahul Qummi an Laith. An Laith an Mujahid an Ibn Abbas. Bila Imam Bukhari kata lagu tu, dia nak mengisyaratkan kepada riwayat tu tak kuat. Riwayat hak dengan sanad Al-Qummi sanilah, Yaqub Al-Qummi tak kuat. Tapi adalah riwayat hak tak kuat tu. Satunya riwayat Yaqub Al-Qummi tu, yang keduanya Laith bin Abi Sulaim, juga orang tidak kuat. Jadi Imam Bukhari buat mari hak tidak kuat tu kan ada dalam Bukhari. Orang tak kira hak tu, hak Bukhari nak kata sahih tu, hak tinggi tu bukan hak tu. Hak bukan dia mari secara istishhad itu. Sebab itulah ulama-ulama dia sebut ni Imam Bukhari buat mari ni sebagai gapo? Istishhadan ke mutaba'atan ke kalau mana? Sebab ada beza. Kepada orang yang tak erti, dia kata ada dalam Bukhari, sudah mana tinggilah mengikut syarat Bukhari selalulah. Tak, tidak lagu tu. Syarat Bukhari macam ni. Kalau ada lain mengikut syarat Bukhari, tak termasuk ni dia ni. Sebab Imam Bukhari sebut dia sebagai istishhad. Bukan mana dalam usul dia tu. Tak. Hak usul tu hak mana? Hak hadatsana. Orang yang tak erti dia kata ni mengikut syarat Bukhari. Ni Yaqub ni salah seorang perawi Bukhari. Tidak lagu tu, bukan lagu tu cara dia. Daripada Nabi SAW tentang madu dan pekan. Lepas tu Syekh Khalil Ahmad dikata ini bukan Ibnu Babwayh Al-Qummi Ar-Rafidhi tu, sebagaimana yang disangka oleh setengah-setengah ulama mutaakhirin. Ibnu Babwayh Al-Qummi ni dia salah seorang pengarang kitab hadis Syiah. Kitab hadis Syiah ni 4 hak besar. Al-Kafi tu Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, bukan Yaqub ni, hak lain, Muhammad bin Yaqub. Yang kedua Istibsar. Istibsar ini Syekhut Taifah. Dia ni buku Syiah, Syekh Tusi. Muhammad bin Hasan nama dia. Kitab yang ketiga Tahdzibul Ahkam, juga pengarang dia sama, Tusi sani, Syekh Tusi sani. Kitab yang keempat ni kitab Ibnu Babwayh Al-Qummi, namanya Man la yahdhuruhul faqih. Ni kitab hadis besar ni, kitab utama dia lah, rujukan utama dia. Kalau kita hak ni tu kita kata dia ni dak hak pak. Hak pak tu Hasan ni. Jadi Khalil Ahmad ni pasal dia seorang yang memang mahir tentang Syiah ni, dan dia pun tulis kitab suku khusus menentang Syiah. Jadi dia tahulah perawi-perawi ni. Bukan hak ni Qummi ni. Hak dah tidak hak ni molek ke dia? Tak juga. Qummi ni orang Qum lah, Qum. Dalam Iran lah ni Qum. Memang daripada dulu lagi dalam Aunul Ma'bud dia sebut situ tu ramai Syiah, jak dulu lagi. Jadi Yaqub ni tak sedap lah orang sana. Dia kena cuaca dulu kan. Kena cuaca dulu tu jadi lagu lain lah. Cuaca tak molek sana. Hak duduk situ tu kenalah. Ada muka orang lain semua belakang dia ada juga sikit-sikit banyak gitu lah. Tak lagi kalau kita kata awak mari Nasr Al-Mujaddad pun ambil daripada Yaqub Al-Qummi juga. Itu dari segi sanad dia tak lagi. Pak kita tengok balik isi dia. Kalau tengok isi apa ni, sebelum tengok isi tu kita tengok sini. Riwayat asal lagi Imam Abu Daud awak mari. Ni dua orang, iaitu Ahmad bin Yunus dan Sulaiman bin Daud Al-Ataki. Mereka berdua kata Yaqub, Yaqub juga ambil daripada Ja'far bin Abil Mughirah, daripada Sa'id bin Jubair juga. Tapi sini tak ada sebut Ibnu Abbas. Walau bagaimana, maknanya secara mursal lah. Secara mursal maknanya Ibnu Abbas perawi sahabat tu tak tersebut. Sa'id bin Jubair tu daripada Nabi SAW, itu orang panggil riwayat mursal. Abu Daud kata, dia kata aku dengar Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia kata aku dengar Yaqub. Ni Muhammad bin Humaid Ar-Razi, orang Rai. Razi orang panggil. Ni pun tak pakai juga ni. Tak lagi juga ni, ada nyakit juga ni. Nyakit semua juga ni. Daripada Nabi SAW. Itu bermakna musnad daripada Ibnu Abbas. Semua ni hak tadi, hak ni kau semua ada Yaqub lah. Kalau ambil hak Muhammad bin Humaid Ar-Razi pun tak boleh pakai juga. Tak boleh pakai lah. Sebab ada Yaqub tu sahaja. Sebab itulah Daraqutni kata dia ni tak kuat. Dan Ibnul Jauzi menyenaraikan dia ni dalam perawi dhaif. Tak lagi. Bukan dhaif gitu saja, sekadar dhaif gitu saja. Kena beringatlah tu kalau orang lagu ni. Cuba kita perhati. Nabi SAW semaya sunat 2 rakaat panjang. Panjang tu sepanjang mana?
Dia bercanggah dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi SAW semaya 2 rakaat tu dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Hak tu dia baca. Sahabat-sahabat lain hak sanad hak sahih sebut lagu tu. Ni panjang lagu mana? So tu nampak Nabi SAW ni dia tak pandai nak jaga kan. Tu. Kalau demo ni dia ada penyakit itulah kalau riwayat dia. Tak pandai jaga makmum. Semaya tu panjang. Dia semayang mana? Kira-kiranya zahirnya semayang dalam masjid. Semayang dalam masjid kan, sebab orang dalam masjid ni sehingga berselera ahli masjid. Kalau dia semayang dalam rumah dia, mana orang nak tahu panjang ke pendek? Apa dia kata ahli masjid tu berselera? Berselera apa? Duduk situ lah. Tak tahu Nabi duduk mana. Nabi masuk dalam rumah mana tahu panjang ke pendek? Dan Nabi SAW duduk agak dia dalam tu mana tahu? Dia boleh kata semaya 2 rakaat panjang. Dia kata dia tahu mana? Bini Nabi hak tahu dalam tu. Ibnu Abbas tak tahu lah ke mana? Siapa dia rakyat ke dia? Itu masalah. Betul kau dulu masalahnya Ibnu Abbas tu kata. Ni ada perawi bawah ni. Kadang-kadang orang bawah ni dia kait dengan nama orang tu orang ni. Padahal orang tu tak ada kena-mengena pun. Dari segi logiknya kita kata siapa dia? Di rumah siapa dia? Nabi SAW semaya tu panjang tu. Dia tak royak. Kalau kita kata Maimunah, Maimunah duduk rumah dekat tu kau. Mak dara pada Ibnu Abbas. Itu banyak perkara. Banyak perkara. Maimunah bukan duduk di situ, dia duduk di Sarif, jauh. Kalau munasabah dia nak masuk tengok rumah mak dara dia, rumah mak dara dia bukan duduk situ, jauh. Kalau isteri lain, bapa dia masuk, siapa dia? Bukan mahram. Macam mana dia tahu? Nabi SAW nak semaya panjang depan hari. Bermakna Nabi SAW semaya dalam masjid. Sedangkan tadi dia kata ni semaya rumah ni. Dan masjid dia tu dekat dengan rumah. Apa dia tak masuk dalam rumah? Dia kata semaya dalam rumah tu kan lebih afdal. Apa dia semaya dalam masjid? Itu benda hak bercanggah. Ni orang panggil hadis yang bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih. Kalau hadis tu dhaif, perawi dhaif meriwayatkan bercanggah dengan perawi-perawi yang thiqah yang kuat, orang panggil hadis munkar. Kalau dia seorang aja, dia tu katakanlah dia tu orang thiqah juga, bercanggah dengan hak lain-lain ramai-ramai ni, orang panggil syadz. Syadz tu dhaif juga. Itu kalau kita kata dia ni orang kuat, dah jelas dah dia tidak kuat. Kalau kita nak pakailah hak Tabarani kata dia ni thiqah, lepas tu bercanggah dengan hak lain, tak boleh pakai juga. Nabi SAW suruh orang semaya di rumah. Dia kata jangan mati, jangan buat jadikan kubur rumah ni. Dan lebih afdal seseorang itu semaya di rumah dia. Dia pun selalu lagu tu. Aisyah duduk royak Nabi SAW semaya berapa rakaat, dia duduk royak. Bini dia hak royak, menunjukkan di rumah. Hak tu sahih. Itu dua perkara. Perkara yang ketiganya, sehingga ahli masjid tu berselera. Siapa dia ahli masjid? Siapa dia hak berselera? Mudah tak berselera. Panjang mana maya 2 rakaat ni? Panjang mana? Semaya 2 rakaat. Takkan dia baca surah Baqarah waktu Isya dekat tu? Kalau katakanlah baca panjang sekat Isya je. Ni siapa ke pukul berapa kita kata? Dia kena jelas. Tak boleh ni pasal nyabit dengan siapa dia? Nyabit dengan Nabi SAW, nyabit dengan generasi awal sahabat. Apa lagi tu? Tak boleh duduk dalam masjid ke? Tak sedap duduk dalam masjid. Siapa dia? Tak sedap duduk. Tidak sabar. Sedap. Puak-puak ni puak-puak kum ni ramai ni bertiga sahabat. Dia pergi situ lah. Mana tak boleh sabar. Sedangkan kita tengok hak skala dalam riwayat yang sahih. Kau ramah sahabat lari. Dia bukan jenis lari sahabat ni kalau sembahyang. Tengok hak sembahyang tarawih. Malam pertama sikit, malam kedua kau ramah, malam ketiga kau ramah, sampai dekat subuh tak lari. Bukan kerah tu, bukan kerah. Dia pergi sendiri. Itu gambaran sahabat. Di sini gambaran lagu lain. Bercanggah pula situ. Siapa dia? Ahlul masjid tu siapa dia? Takkan munafik. Takkan munafik belaka. Hak ramahnya sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni berselera. Kenapa? Nabi SAW tak pandai nak jaga hati orang. Sedangkan dia royak dah.
Kalau tu imam dia kena jaga orang di belakang. Ada hak uzur, ada hak tua, ada budak kecil, macam-macam. Dia royak, tapi dia tak jaga. Sampai pukul berapa lambat ni? Nabi SAW biasa dalam riwayat-riwayat yang sahih dia mayat Isya ni lambat sikit. Tak ada berselera. Duduk di situ. Dalam riwayat yang lebih sahih. Riwayat yang tinggi. Sahabat-sahabat semaya kita kata kira-kira dalam pukul 10. Pukul 10 kita. 10.30 tu baru semaya Isya. Umum dia semaya gitu. Dan dia kata semaya Isya lewat lebih afdal. Ada kalanya lebih lewat lagi daripada tu. Tak ada berselera. Guna sini disebut berselera ahli masjid. Bila ni, ketika mana? Masjid mana? Masjid mana? Situ tak jelas banyak kali. Itulah sifat kita pentingnya belajar hadis. Dia kena faham benda lagu itulah. Sifat hadis dhaif lagu mana? Lagu itulah dia ada benda-benda ciri-ciri lagu tu. Dia ada. Kalau hadis sahih tidak begitu. Hadis sahih tidak begitu. Ni ona siapa dia? Yaqub ni. Al-Qummi. Sebab tu Imam Abu Daud kata, qala Abu Daud. Beberapa kali dia mari tu. Semuanya ada Yaqub tu belakang. Kena ingat orang Syiah ni, orang Qum ni, dia kalau kata Syiah dia benci kepada sahabat. Benci kepada sahabat. Dia nak buruk sahabat lah. Sahabat lari. Tak boleh duduk dalam masjid. Kalau perang, lagu mana? Kau lari lagi. Dia nak pergi kot tu. Dia boleh sikit ruang, tak apa dah. Mana sahabat ni munafik lah. Kalau tidak munafik dia tunggu. Munafik. Gitu. Dia buat pergi situ. Bahaya tu. Tapi halus cara dia. Dalam kitab kita dia masuk halus. Dalam kitab dia memanglah. Tak kira lah dalam kitab dia. Dalam kitab kita pun ada. Sebab tu ulama-ulama ni tapis. Dia cuba pastikan perawi tu siapa dia. Orang mana. Penting. Bukan perlu tahu nama saja perawi ni. Orang mana. Kalau orang sini, lagu mana? Fikiran dia. Faham agak dia. Semua dia kena tahu waktu tu. Barulah kita jelas. Tak apalah. Aku mana-mana pun ni riwayat tidak kuat. Tak lagi. Bahkan nampak huduh sahabat-sahabat. Nampak tak pandai Nabi SAW tak pandai. Dan bercanggah dengan hak Nabi SAW kata sendiri, semaya di rumah, dia duduk semaya dalam masjid. Canggah. Tak lagi lagu tu. Nabi SAW dia tidak jenis tu. Dia kata lagu lain, dia buat lagu lain. Tak. Tidak gitu. Itu orang lain. Kalau Nabi kita tidak gitu. Dia kata gitu, dia buat gitu. Itu banyak kalau tak ada dalam ni. Tapi kalau sekali kita tengok tak ada apa. Tak ada apa. Tak apalah. Babus salat ba'dal isya. Ini bab sembahyang selepas isya. Sembahyang sunat kan ni maksudnya. Riwayat daripada Syurah bin Hani, dia kata dia tanya Aisyah tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun kata, tak rajin, kata dia. Rasulullah kalau bila sembahyang isya, lepas pada sembahyang isya dia masuk ke rumah aku kat, dia akan sembahyang lah. Tak rajin kalau tidak buat lagu ni. Hak dia nak buat lagu ni semua. Gitu. Masuk dalam rumah sembahyang 4 rakaat ataupun 9 rakaat. Pernah pada satu malam hujan. Jadi rumah sampai itu kan dia bukanlah rumah sekolah ni. Tirih ke apa tu. Rumah tidak kemas sekolah ni. Banyaklah berlaku. Jadi bila tirih ada tempat-tempat yang berair dalam rumah tu pun, bila begitu kami hamparan untuk dia sembahyang. Hamparan untuk dia sembahyang. Lepas tu bila hampar tadi nitak tu hamparan daripada kulit yang sudah disamuk. Ada kulit tu tempat tembuh-tembuh. Oleh kerana ada air seluk gapa bawah tu kan, lapik atas tu, jadi tu beg kok lubang tadi. Aisyah kata aku duk nampak lagi lubang tu, air tu beg kok tu. Naiklah air naik. Bila tekan tu kan dia naiklah air tu. Tapi aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau dia sembahyang dia jaga. Buat lari kau kain dia takut kena seluk kau, takut kena air kau, cemar kau pasal dak. Dia tidak lagu tu. Mana kalau kebetulan kena tempat letak dahi dia, berseluk tu dia akan letak situ lah, tidak alih lah muka dia tu. Gitu.
Begitu juga kain dia, kalau nak kena kain dia biar mana. Dia tidak buat lagi kain dia. Begitu. Ini pun ada masalah juga. Sebab itulah orang kata sunan sihah sittah. Sihah sittah tu kalau pakai secara taglib betul. Tapi kalau secara tiap-tiap satu hadis bagi tiap-tiap kitab itu sahih tak kena. Sebab apa? Tu kitab tu sendiri. Macam dalam Tirmizi dia kata hadis ni tidak sahih. Hadis ni dhaif. Dia sendiri kata. Lagu mana pula kita nak lebih pada dia, nak kata setiap hadis dalam Tirmizi, dalam Abu Daud tu sahih, lagu mana? Jadi kalau kata sihah sittah, ramai orang tidak setuju. Sunan sittah tidak boleh kira lah. Boleh kira nak banding dengan sihah sittah. Tapi bukan semua kitab tu sunan. Macam Bukhari tidak tertib sunan. Bukhari tidak tertib sunan. Dia jami', bukan sunan. Sebab itu semua tu nama-nama tadi guna tu mengikut kaedah taglib. Pakai kaedah taglib. Taglib ni mana hak kebanyakan. Hak kebanyakan dalam nas tu mengikut tertib sunan. Jadi kita taglibkan hak tu. Bukhari hak tidak tertib sunan pun kita panggil sunan sittah. Tak apalah. Itu tu orang panggil bab taglib. Supaya juga sihah sittah. Oleh kerana kebanyakan hadis-hadis yang ada dalam nas ni, kebanyakannya hak lebih banyaknya hak sahih. Maka ditaglibkan hak sahih tu. Dimenangkan hak sahih tu daripada hak tidak sahih. Walaupun ada di dalamnya yang tidak sahih. Bahkan yang maudhu' pun ada. Macam dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Banyak. Banyak juga. Hak ni mana? Dia duduk pada iaitu perawi dia, Muqatil bin Bashir Al-Ijli. Dia ni tak boleh buat hujah. Tapi kalau ada sokongan orang lain boleh. Orang lain hak kuat. Kalau dia saja tak boleh, orang tak pakai. Tapi kalau ada orang lain yang meriwayatkan juga, baru boleh. Gitu. Di sini dia meriwayatkan. Seorang dia. Nabi SAW, Aisyah kata tak rajin dia. Kalau masuk di rumah aku kat lepas mayang Aisyah, mesti dia semayang 4 rakaat kena rakaat. Sedangkan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, dalam kitab besar-besar ni, hak utama ni, hak sahih ni, dia riwayat Aisyah kata dia masuk semayang 2 rakaat. Hak tu, hak kebanyakan perawi duk riwayatnya. Bukan masuk 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Nabi SAW masuk semayang 2 rakaat. Hak tu, hak lebih sahih. Dah hak lebih banyak perawinya meriwayatkan gitu. Sudah berjaga. Dia tak ada sebut pun hak 2 rakaat. Sedangkan hak sahih tu sebut 2 rakaat. Ataupun kalau kita nak kata 4 rakaat, yakni dengan dia buat 2 rakaat. Itu boleh kira lah. Kalau gitu 6 rakaat, yakni dengan buat 2 rakaat. Dengan 2 rakaat. Itu boleh kira lah kalau gitu. Tapi kalau tidak, maka dia akan bercanggah dengan riwayat yang lain. Bercanggah dengan riwayat yang lain yang lebih sahih. Walau bagaimanapun hak ni tidaklah berat sangat dia ni. Tidaklah kuat sangat dhaif dia tu. Boleh kira lah, boleh pakai lah. Lebih kurang. Dan boleh ditakwil lagi 4 rakaat tu kita kata 2 rakaat tu maknanya bukan makna 2 tu saja dia sembahyang. Dia sembahyang lagi tapi 2 rakaat berdasarkan hadis. Sebahagiannya kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, salatul lail mathna. Akan datang ni ada pula. Kemudian perkara yang kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ini, oleh kerana dia ni tidaklah boleh ditakwil dan tidaklah lemah sangat, boleh pakailah. Dia duduk pada tahap hasan, boleh kata gitulah. Walaupun ada yang mengatakan dhaif, tak apalah tu. Masing-masing lah kata. Tapi tahap hasan lah kita kata. Sebab ni masih boleh takwil lagi isi dia. Dan perkara yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu lapik. Boleh lapik buat sembahyang ni. Sebab kita kata sejadah. Kita pakai sejadah. Mana dalil dia? Ni lah salah satunya. Banyak lagi hadis-hadis lainnya. Hak sembahyang atas tikar ke apa, banyak hak lagu tu. Dan hak ni hamparan daripada kulit. Tak apalah daripada gapo pun, maknanya hamparan. Tidak kata sembahyang tu atas tanah secara langsung tu atas tanah, tidak. Nabi SAW guna hak tu.
Dia tidak buat, dia tidak alih. Tak. Bahkan dia guna. Orang lapik dia guna. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan hak yang kedua saat ni, bila kita perhati situ, kita kena ingatlah, Syiah kan dia duduk kata tak boleh semaya atas jadah ni, atas ni madani ni, tak boleh. Dia kena semaya atas tanah. Dia kena semaya atas tanah. Jadi zaman lah ni kan maju dah kan. Orang pakai kapet belakang nak mana? Takkan kita nak duduk atas tanah lagi. Rumah pun kapet. Masjid, dia kata caranya kena ambil lah seketut tanah tu, batu ke tanah kau ambil, buat letak beri kena tanah juga. Hak tu dia pakai batu tu tempat sujud sebab nak beri kena atas tanah. Oh, itu tak siapa maksud. Kalau maksud atas tanah ni tanah belakang semua bahagian. Nah, hak tu kena tanah tu dahi saja. Hak lain tak kena. Seluar cuci Nabi SAW ni tak cara dia macam kau apa tak cara. Kita tadi mesti dah nak muka masjid comel-comel, takkanlah apa nama ni nak tanah. Jadi dia kata pakai got. Itu alasannya. Sebenarnya tak lagi. Tanah tu tanah gapo? Kita kata tanah mana-mana tak kira supaya lah. Dia tidak tanah. Semua tanah boleh. Tanah Karbala tu ambil waktu. Tanah Karbala ambil waktu. Itu cara dia. Tak betul lah. Dia pokok dia kata tak ada. Nabi ni semaya atas tanah semua. Banyak hadis ni. Hak seumpama ni. Hak sahih lagi, hak setara ni, banyak sangat. Nabi SAW pakai pelapik. Dalam Bukhari, dalam apa, ada khumrah dia sebut, ada hasir dia sebut, macam-macam. Dan ini semua pelapik macam sejadah. Boleh kita guna. Tidak jadi apa ni, menghalang daripada kita guna. Tidak kata jadi kurang sembahyang ke apa. Tidak. Kalau tidak, Nabi SAW halih dah lah. Hak maksud Nabi SAW semaya atas tanah gitu gini tu dalam keadaan kita pergi mana-mana. Tidak kata tak boleh semaya kalau tak ada sejadah. Tak. Atas pasir pun boleh. Dalam keadaan dalam keadaan gitu. Kemudian babu naskhi qiyamil lail. Naskhi qiyamil lail. Nasakh qiyamil lail. Hadis pun masalah juga. Hadis ni banyak berjujuk ni. Kali ni berjujuk dalam Abu Daud ni hadis yang tidak kuat. Macam hadis ni tidak kuat tu sebab apa? Sebab ada Ali bin Husain daripada ayah dia, daripada Yazid An-Nahwi, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Dengan sebab itu, kalau orang kata ni apa ni, ayat ni dimansuhkan oleh ayat ni, dalil dia mana hak ni? Tak boleh nak buat dalil. Sebab hak ni setara mana hadis? Tak boleh nak buat dalil. Dengan sebab tu ulama masih khilaf lagi. Ada dia kata mansuh tu luah makna dia je. Hak takhsis itu pun dia panggil mansuh juga. Dalam istilah mutaqaddim, istilah tu tidak sama mutaqaddimin dengan mutaakhirin tentang istilah mansuh itu. Kalau kita nak pakai hak mansuh dengan arti hak mutaakhirin, hak ni nak pegang hak ni tak boleh, dia kata. Sebab apa? Hadis ni dhaif. Gitu. Tak apalah tu. Jadi hak mana yang jadi masalahnya di sini? Perawi dia iaitu Ali bin Husain. Cuba kita tengok dalam kitab ni, muka surat 59. Ali bin Husain bin Waqid Al-Marwazi, Maula Abdullah bin Amir bin Quraiz. Abu Hatim berkata dhaiful hadis. Dhaif. Nasa'i berkata laisa bihi ba's. Tak apa, boleh kira, boleh lah. Ibnu Hibban menukilkan daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari kata aku lalu sama pagi petang lalu ke rumah dia, tapi aku tak ambil sabuk, tak tulis ke satu daripada dia hadis, tak sih apa lagu tu. Itu isyarat kepada dia ni lemah lah. Kalau orang kuat, Imam Bukhari ambil dah. Imam Bukhari ni ada hak dhaif pun ada. Bukan semua perawi dia dalam kitab-kitab dia hak lain tu perawi dia sahih bakar semua dalam sahih Bukhari dah. Mana dia ambil hak ni, dia tak ambil ni, bagi dia ni berat lah, tak sih lah. Itu benar.
Tetapi dari segi isi dia, kalau tak mengambil kira hak kata nasakh tu lah, memang ada kebenarannya, betul. Hak ni dulu tu, hak ni kemudian tu, betul lah. Dan hak ni daripada hak ni menunjukkan kewajiban semaya di tahajud di peringkat awal, dan kemudian di peringkat, kemudian seperti dalam riwayat satu lagi, jarak antara dua tu iaitu setahun. Setahun. Hak awal dengan hak ujung. Hak ujung tu menunjukkan bahawa sembahyang ni tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Ia sudah jadi sunat. Sudah jadi sunat. Tu hak nak sini. Dan dalam hadis ni dia sebutkan tafsirat Ibnu Abbas, inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Apa makna nasyi'atal lail? Itu je. Nasyi'atal lail yakni di awal malam. Di awal malam. Pasal peringkat permulaan tu kamu bangunlah untuk bersembahyang nisfahu illa qalilan, kecuali sikit je malam tu tinggal. Nisfahu, separuh daripada malam tu sembahyang. Ataupun tambah zid alai, ataupun kurang boleh. Maknanya kalau tambah tu mana 3/4 malam duduk sembahyang. Ataupun 2/3 malam sepanjang tu duduk sembahyang. Lama. Dalam riwayat satu lagi, kemudian dia kata panjang mana sembahyang? Serupa dengan sembahyang bulan puasa lah, sembahyang tarawih tu. Panjang tu lah sembahyang. Jadi sembahyang hak di peringkat awal ni, sembahyang tahajud ni lebih kurang dengan sembahyang hak bulan Ramadan. Panjang kat lah, lama kat lah sembahyang. Lepas tu dia sebut di sini Allah Subhanahu taala meringankan, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah. Dia sebut baca. Hak ni pun majas juga. Baca tu maksud sembahyang. Sebab dalam sembahyang tu ada baca Quran. Sebab dalam sembahyang tu ada baca. Ini menunjukkan digunakan di sini itlaqul juz wa iradatil kull juga. Sebutkan sebahagian daripada sembahyang, tapi maksudnya semua sekali sembahyang. Iaitu baca Quran. Yang ni sembahyanglah hak mana hak mudah kepada kamu. Hak mudah tu lagu mana? Iaitu kalau di awal malam sembahyang, bukan kata tidur dulu lepas tu tengah malam baru bangun sembahyang, tidak. Bolehlah kita nak sembahyang. Sembahyang di awal malam itu lebih mudah lagi. Lebih mudah untuk kita nak buat. Yang ni sebab manusia tu bila dia sembahyang dia tak tahu adakah dia akan bangun ataupun tidak. Aqwa muqila atau apa makna? Dia kata lebih mudah untuk nak faham. Sebab kalau tengah malam tu mengatuk tak apa nak faham. Tapi kalau kita tak faham ni, tengah segar pun tak faham juga. Awal malam pun super tular je. Kepada orang yang faham lah. Pada orang yang faham, makna ketika mengatuk dengan ketika tidak mengatuk, mana lebih jelira? Tentu sekali lebih jelira dari segi nak memahami makna dia tu pada ketika tak mengatuk, iaitu di awal malam lah. Innalaka fin nahar sabahan tawila. Nak ayatnya, kalau nak suruh sembahyang tengah malam ni lama gitu mo, jadi susah lah. Sebab tengah hari ni banyak dah kerja. Banyak dah kerja. Luar waktu untuk buat kau ni, untuk pergi sana sini, jadi penat lah. Dengan sebab itu diberi kelonggaran untuk sembahyang ni, tidaklah kata lama gitu mo. Sembahyang 2 rakaat pada dah. 2 rakaat pada dah. Tapi hak moleknya mengikut hak sunnah lah. Mengikut hak sunnah. Tidak sekadar 2 rakaat sajalah. Lepas tu dia sebut riwayat daripada Ibnu Abbas, bila turun awal Muzammil, mereka pun sembahyang. Lebih kurang lama dia ataupun panjang dia tu, lebih kurang dengan sembahyang pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, sembahyang pada bulan Ramadan tu dia, iaitu tarawih tu, sehingga turun akhirnya. Turun akhirnya. Yang ni bahagian akhir daripada surah tu lah turun. Hak tadilah alima allan tuhsu. Jadi jarak masa antara hak mula-mula dengan hak kemudian tu iaitu setahun. Setahun. Ini menunjukkan bahawa setengah-setengah surah ataupun ayat-ayat dalam surah tu dia turun tidak sekali. Setengah-setengah riwayatnya dia sebut sampai 12 tahun. Ada. Setengah-setengah ni turun 12 tahun dulu. Hak gudi hak kemudian ni
12 tahun kemudian baru tu Nabi SAW suruh letak situ. Tak situ. Dalam surah ni, selepas ayat ni, tak situ. Walau bagaimanapun, turun tidak sekali pun, hak tertib yang ada seperti sekarang ni, hak Nabi SAW suruh. Hak dia letak, dia kata, dia royak sini. Dia royak gitu. Gitulah. Kemudian hak nasah qiyamil lail, nasah kepada dia, bukan nasah sembahyang tu tak ada langsung dak, sembahyang tu tetap ada. Nasah hukum dia, hukum hak dulu wajib, hukum hak kemudian tidak wajib. Gitu. Lepas tu wajib tu kepada siapa? Kepada semua lah, sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sekali lah di peringkat permulaan. Lepas tu kata nasah wujub dia tu, nasah kewajiban dia tu untuk sahabat-sahabat. Adapun kepada Nabi, adakah dinasah juga? Itu khilaf. Ada yang kata nasah juga, ada yang mengatakan tidak, iaitu Nabi SAW tetap wajib kepada dia sembahyang malam ini, sembahyang malam, ataupun lebih dikenali dengan nama sembahyang tahajud. Itu orang panggil qiyamul lail, sembahyang tahajud. Adapun qiyam Ramadan itu lain. Qiyam Ramadan dia ada dua. Dalam kitab hadis ni selalu kita jumpa qiyam Ramadan, tahajud, qiyamul lail. Qiyamul lail tu hak tidak bulan Ramadan, iaitu tahajud. Dalam bulan Ramadan pun ada juga. Tapi kalau kata qiyam Ramadan tu bulan Ramadan, qiyamul lail tu tidak bulan Ramadan pun ada. Hak tu orang panggil tahajud. Pada bulan Ramadan qiyamul lail pun ada juga, dan qiyam Ramadan pun ada juga. Qiyam yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan itu sembahyang tarawih. Ramai orang keliru tu hak tu. Dia ingat tarawih tu masuk dalam qiyamul lail juga. Tak, dia istilah beza. Dalam kita hadis mana-mana cuba perhati, memang dia ada beza. Hak ni qiyamul lail, hak ni qiyam Ramadan. Dia ada beza. Hadis ini menunjukkan, banyak lagi hadis-hadis yang lain, menunjukkan bahawa sesuatu hukum tu dia berubah-ubah, dan banyak berlaku perubahan di zaman Nabi SAW. Bukan Allah SWT tak tahu, dia tahu. Dia tahu dah, tetapi nak uri rasa. Dan ini sebagai penapih, terutamanya di zaman Nabi SAW. Banyak hukum satu ketika gini, lepas tu gini. Satu ketika wajib, lepas tu jadi sunat. Satu ketika tidak kuat, lepas tu jadi kuat. Satu ketika tidak wajib, lepas tu jadi wajib. Misalnya sembahyang 5 waktu. Sebelum pada tu sembahyang ada, sembahyang ni ada, tapi tidaklah seperti ni. Tapi kemudian kau kuat pun sekadar tu lah, mana 5 waktu lah. Sebelum pada tu tidak, 2 waktu je sembahyang. Begitu juga air sembahyang. Air sembahyang sebelum pada tu lain, selepas pada turun hak ni ada pula kaedah, ketetapan gini-gini. Adapun sebelum pada tu tak ada lah, tetap sangat. Dia ada tu, berubah-ubah. Kepada kita hak kemudian ni, kita ambil hak sudah siap dah. Lagu mana hak sudah siap dah. Yang ni sembahyang kita tidak ikut tertib zaman Nabi, mula-mula gini, lepas tu gini, lepas tu gini. Ambil hak siap dah. Mula-mula boleh kecek misalnya dalam sembahyang zaman Nabi kan. Kita tak boleh lagu tu. Mula-mula khutbah Jumaat ni lepas sembahyang, bukan sebelum sembahyang zaman Nabi. Lepas pada tu baru sebelum sembahyang. Jadi apakah kita nak buat lagu tu? Tak. Kita buat hak kemudian. Semua ulama sepakat gitu. Tak ada khilaf masalah ni. Tak ada khilaf. Dalam perkara apa pun. Zaman Nabi pentingnya ada benda-benda lagu ni sebab apa? Dia sebagai penapis. Seperti kita kata tadi lah. Dia sebagai penapis. Sebab apa? Ujian banyak. Nak tahu hak mana pengikut Nabi yang setia, yang sebenar. Hak tu hak boleh duduk sekali. Kalau hak tak kuat kan, dia akan selera. Dia akan lari. Secara tidak langsung Allah SWT nak membersihkan kumpulan Nabi ni, penggerak utama Islam mula-mula ni. Dia kena orang betul-betul solid lah. Kalau hak tak kemah, tak boleh cabut. Dengan cara lagu mana? Mula-mula ngadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu ngadap kepada Kaabah. Dalam Quran sendiri sebut, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
orang-orang yang bodoh kata. Dia kata hak bodoh. Dia kata hak bodoh. Apa dulu mengadap kau ni, lepas tu tukar pula ni. Situ sah. Jadi hak cerdik-cerdik hak gitu gini tengok. Hak ni. Dulu nampak sebab kita. Hak ni. Nampaklah. Lepas tu tapi hak lain pula. Gol lain pula. Dalam amal-amal tu boleh jadi dia ada. Apa ya Tuhan buat gini, tidak buat gini selalu. Cuba takwil lagu tu. Jadi lagu mana? Hak tu pula cabut. Jadi maknanya nak buat ada sport learning Islam ni bukan main tapis. Hak ni lah hak sikit. Hak tu lah hak betul-betul tulen. Hak tu lah yang bawa Islam. Hak sudah diuji dengan macam-macam ujian. Kalau nak kira tak? Boleh bagi macam-macam. Terutama hak sama itu. Apa lagu ni? Boleh takwil. Kalau takwil saja, jadi lagu mana? Tidak ke munafik, tidak ke jadi kafir. Maknanya kena itu benar lah. Kena itu benar. Setia sungguh, patuh sungguh. Sebab apa? Atas Tuhan belaka. Dia boleh tukar. Dia nak tukar lagu ni, dia boleh. Keperluan pada masa tu memang gitu. Dia ada hikmat dia lah. Ada pun masa kita dia tak perlu. Tak perlu lagu tu. Muka siap dah. Bukan makna Tuhan tak erti, tak tahu dah. Tuhan tahu. Orang pada masa tunya dia kena rawat lagu ni. Dia kena rawat lagu ni. Seperti orang doktor, dia bagi kepada pesakit ni, orang hak mari ni dia buat lain. Hak lain mari dia buat lain. Kita tak boleh kata dia tak pandai. Kita tak boleh kata dia tak tahu. Dia tahulah yang di lagu tu. Hak zaman Nabi tu perlu gitu. Dia buatlah hukum tidak tetap tadi. Tetapi sampai satu peringkat memang tetap, sahabat-sahabat pun faham gitu. Kita pakai hak paling akhir, Nabi SAW. Semua gitu. Masalah takbir sembahyang jenazah, ada sampai 9 kali takbir, 7 kali ada, 5 kali ada. Pahala ke mana? Sepakat jadi 4 kali. Ijma' sahabat. Dia tengok hak paling akhir. Hak tu kita pakai. Dia faham. Mana hak ni lah hak terakhir dalam sesuatu masalah, hak tu lah yang muktamad. Hak tu lah yang muktamad. Hak sebelum pada tu boleh jadi tidak tetap. Tidak tetap tu ada hikmah dia. Sesuai dengan orang zaman tu. Diperlukan gitu. Tadi dah keperluan tu untuk apa? Untuk tapis tadi lah. Untuk tapis. Gitu. Barulah boleh tahu setara mana iman dia tu. Lepas pada tu qiyamil lail. Qiyamil lail. Sekali. Wallahu a'lam.